Bagi saya lebih suka menabung daripada berbelanja. Kita di era pandemik COVID-19 ni, kita tidak akan dapat jangka apa yang akan jadi pada masa akan datang. Hasil tabungan tersebut kita boleh gunakannya sekiranya berlaku kecemasan terhadap diri kita lah. Saya memilih untuk membeli barang yang diingini pada waktu-waktu ini dalam keadaan yang terkawal. Kita cuba untuk membantu peniaga-peniaga kecil, pengusaha-pengusaha kecil yang cuba bangkit semula perniagaan mereka selepas terjejas daripada pandemik COVID-19. Kita cuba kawal diri kita dan pada masa yang sama kita membantu orang lain. Saya lebih prefer untuk berbelanja daripada menabung lah. Kalau kita tengok kebanyakan peniaga sekarang, diorang lebih cenderung untuk memberi potongan harga yang lebih murah lah dengan harga sebelum ni. So dekat situ saya nampak sebagai satu peluang untuk saya beli barang yang saya nak dengan harga yang lebih murah. Dengan keadaan situasi sekarang, perlunya simpanan pada setiap individu. Pada masa hadapan, kita tak tahu bila kita akan mengalami kecemasan, kemalangan dan lain-lain bencana yang mungkin akan terlibat. Saya lebih memilih untuk menabung kerana apabila kita menabung, kita akan memudahkan urusan kita pada masa hadapan. Contohnya, kita menabung satu hari RM1. Ia akan memudahkan urusan kita apabila kita menghadapi perkara yang sukar ataupun perkara yang susah pada masa hadapan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Baik, kita mendengar pelbagai reaksi orang ramai menyuarakan ada yang kata tak berani sebab takut nanti tak tahu macam mana pandemik ni akan apa. Jadi ada yang kata dia lebih suka berbelanja sebab nak membantu peniaga-peniaga kecil ni. Mungkin ada individu yang memang tak terkesan langsung dengan pendapatan mereka. Jadi boleh peruntukkan sejumlah wang untuk berbelanja, aktifkan kembali ekonomi. Ada pihak yang memang merancang kata ini memang dana untuk 6 bulan ya. Sederhana mereka yang berniaga terutama sekali dalam bidang yang memang terkesan yang ada rantaiannya seperti industri perkahwinan, pelancongan. Yang lain yang mungkin ada gaji yang konsisten, mungkin masa untuk menyumbang juga untuk negara dengan berbelanja dan memberi peluang kepada para peniaga untuk membina kembali keuntungan. Okey, dan untuk berbincang secara ilmiah dan juga mendapatkan gambaran yang jelas serta perspektif yang unggul bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Adali, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk berkongsi dan mendalami perkara ini. Baik, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Doktor sihat ya Doktor ya? Ya, Alhamdulillah. Tadi Doktor dah mendengar juga kan sebahagian daripada pendapat atau pandangan mereka berkenaan dengan nak menabung ke nak membeli? Ya, betul. Ini memang ada dalam konteks kita ni waktu sekarang ni mesti ada yang dalam persimpangan kan, betul tak? Betul. Kita nak menabung ke dah lama ni menahan nafsu ni nak membeli dan kan contohnya lah kan. Jadi kita dah lockdown selama hampir 2 tahun kan. Jadi macam-macam nak buat, ada yang nak renovasi rumah, ada yang nak beli kereta lah, ada semua yang mungkin dah dipanggil apa? Kita dah terpaksa lewatkan, tangguhkan kan. Jadi persoalannya adakah kita perlu menabung ataupun kita perlu membeli pada waktu ini. Dalam konteks ekonomi kita, untuk kita ekonomi ni bergerak, kita perlu berbelanja. Maksudnya pengguna perlu berbelanja. Sebab itulah salah satu bagaimana pendapatan negara boleh ditambah. Sebab apa? Kita bergantung kepada penggunaan, kita bergantung kepada pelaburan, contohnya pelaburan daripada dalam negeri dan juga luar negeri. Bila banyak pelaburan masuk ke dalam Malaysia, maka kita akan dapat menjana pendapatan. Dan juga kita juga bergantung kepada perbelanjaan kerajaan kan, sebagai contohnya kerajaan akan bagi subsidi ke apakah, itu semua adalah perbelanjaan kerajaan. Macam contohnya dia nak buat perbelanjaan infrastruktur dan sebagainya. Dan juga kita melihat kepada ekspor dan import. Jadi kalau ekspor kita lebih daripada import, maka kita akan menambahkan pendapatan kita. Tapi konteks itu adalah konteks makroekonomi. Dari segi konteks individu pula bagaimana? Adakah kita perlu ikut aja apa yang disarankan supaya untuk ekonomi kita, ekonomi negara maju? Kita memang boleh dalam konteks ni kita mahukan negara, ekonomi negara maju. Tetapi kita jangan terlupa kita juga ada mempunyai ekonomi individu. Itu. Okey, itu dia. Jadi untuk individu ni macam mana yang perlu dibuat? Sebab ada juga godaan dari segi tawaran untuk pinjaman kewangan yang mampu untuk membantu mereka lah untuk survival. Jadi perlu tahan ke, perlu
reschedule balik ke macam mana pada pendapat doktor? Okey. Ya. Okey. Saya cerita dari segi secara umum je dahulu. Kalau kita lihat, kita baca dalam Al-Quran, surah Yusuf. Surah Yusuf pada waktu tersebut Nabi Yusuf dilantik sebagai Menteri Kewangan oleh Raja Mesir. Jadi pada waktu tersebut dia tiada panjang cerita dia sebenarnya, sebab dia sebelum dilantik tu dia menafsir mimpi dan sebagainya. Tapi waktu tu dia dah jadi Menteri Kewangan, dan dia masa time dia mimpi, Raja Mesir tu mimpi, dia ada beritahu ada 7 ekor sapi dimakan oleh 7 ekor sapi yang lain, dan di mana ditafsirkan ni adalah 7 tahun ekonomi okey, 7 tahun ekonomi kemarau. Jadi dalam Al-Quran pun ada ceritanya tentang kitaran ekonomi. Kitaran ekonomi. Jadi pada waktu tersebut Nabi Yusuf pun mengatakan apabila time ekonomi baik tu kita belanja dan kita tabung. Dia bagi tahu maksudnya makan sedikit benih tu dan selebihnya simpan. Jadi pada waktu kemarau tu nanti, iaitu waktu ekonomi tidak berapa baik, kita gunakan balik apa yang telah kita simpan tersebut. Jadi ini daripada Quran. Daripada Quran bagi tahu macam tu. Maksudnya apabila sekarang ni sebagai contoh kita lihat pada waktu sekarang ni, mungkin ekonomi akan berkembang maju pesat sebab kita dah sampai maksudnya ekonomi merosot tu. Jadi selepas merosot dia mesti naik balik Jadi apabila ekonomi tengah naik tu nanti, sebagai individu ni kita kena menabung untuk kita menghadapi balik ekonomi tidak menentu pada waktu akan datang. Jadi kita kena tabung sikit, kita kena belanja juga. So maksudnya tabung tu mesti ada. Nak belanja boleh, tapi tabungan mesti ada. Kalau ikutkan zaman moden punya penganalisis kewangan sebagai contoh perancang kewangan ni, mereka akan mengatakan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kita, atau yang lebih baiknya adalah 30% daripada pendapatan kita yang perlu kita tabungkan. Ini memang selarilah dengan apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Yusuf mentadbir kerajaan Mesir pada waktu tersebut. Baik, doktor, tadi bila kata tertakluk kepada individu. Kalau katalah ekonomi individu tu yang mungkin ada gaji, masih ada gaji bulanan. Mungkin kita boleh buat apa yang doktor cakap. Tapi bagaimana pula golongan yang sangat-sangat terjejas ketika berdepan dengan pandemik ni, bagaimana mereka nak menggunakan sistem tu kan, macam menyimpan lepas tu membeli, macam mana? Yang ini memang agak satu kes yang agak special lah. Kalau saya dalam membuat kajian dengan AKPK, kita tengah melihat berapakah ketentuan kewangan rakyat Malaysia ni, iaitu dipanggil financial vulnerability. Maksudnya financial vulnerability ni ialah apabila berlaku sesuatu keadaan yang sebagai contoh macam COVID ke, kalau dulu ada krisis kewangan dan sebagainya, adakah kita ni boleh survive ke tak dalam masa contohnya 6 bulan. Tapi dalam konteks ni ramai orang rakyat Malaysia tak boleh, mungkin tak boleh survive 6 bulan. Tapi sebabkan kes COVID ni dia bukannya kes biasa tau, sebab dia bukannya 6 bulan dia punya ni bertahun, makan tahun kan. Dia makan tahun. Jadi maksudnya dalam konteks ni lebih ramai lagi bukannya kita kata ramai, tapi ni lebih ramai lagi yang mempunyai ketidakketentuan kewangan ini. Jadi daripada faktor-faktor ketidakketentuan kewangan ataupun financial vulnerability ni, sebenarnya dia ada banyak faktor yang menyumbang kepada ketidakketentuan kewangan ni. Ini mungkin kalau kita sebagai individu mungkin boleh melihat pada faktor-faktor ni. Yang pertamanya faktor psikologi. Psikologi kita iaitu kita ni psikologi kita macam biasalah, kalau kita nak sekarang. Dia panggil instant gratification. Kalau kita nak sekarang, kita tak nak tunggu. Itu salah satu psikologi faktor yang membuatkan kita terpaksa belanja sekarang kan. Itu psikologi. Banyak lagi tentang psikologi ini dari segi contohnya subjective norm, iaitu norma-norma keluarga kita. Kalau contohnya macam nak kahwin lah kan, nak kena buat kenduri besar-besar dan sebagainya, walaupun kita tak mampu sebenarnya kan, dalam konteks ni kan, kalau COVID ni paling murah sekali kalau nak kahwin, betul tak? Tak buat kenduri besar-besar kan. Sebagai contohnya ada banyak-banyak lagi dan satu kita tengok tentang socio-ekonomi, demografi.
sebagai contohnya dari segi tempat, dari segi umur, kan, dan dan juga kita juga melihat kepada financial behavior sebagai contohnya kalau kita lihat financial behavior ni, Doktor okey ke? Doktor dapat dengar kami? boleh dengar ya? Okey, boleh. Mungkin Kalau financial behavior ni, iaitu kelakuan bagaimana kita mendapat pendapatan, kita berbelanja berapa dan juga berapakah kita menabung dan sama ada kita melabur ataupun tidak. Ya. Kan? Apa yang kita belanjakan daripada duit pendapatan kita tu. Tengok tu behavior tu. Tak ramai kita ni tak buat perancangan sebenarnya. Kita hanya dapat gaji je dan terus belanja dan kita tak buat perancangan apa yang kita belanjakan, ke mana yang kita belanjakan, adakah ianya perbelanjaan penggunaan ataupun adakah ianya pelaburan ke, ataupun tabungan ke. Kita tidak membuat perancangan pada apa yang kita dapat pada setiap bulan. Jadi sebab tu dia kalau kita lihat contoh kalau sebuah negara sebagai contohnya, negara tu dia akan buat perancangan tahunan. Kita tengok bajet, kan, belanjawan. Kan? Belanjawan ada buat. So kita yang individu ni duduklah komen, apalah kerajaan belanja macam ni lah, macam ni. Tapi bila tanya individu punya ada buat tak? Itu kan yang nganga je kan. So tu salah juga. Lepas tu kita ada juga lihat pada perancangan separa jangka pendek iaitu 5 tahun kan, contohnya RMK dan sebagainya, dan juga kita ada rancangan jangka panjang iaitu sebagai contohnya 20-30 kan, 10 tahun kan. Jadi maksudnya kita sebagai individu pun kita kena buat macam tu, Kena ada perancangan lebih awal sebenarnya. Itu dia. Jadi berbeza sikitlah mungkin ketika gawat dan sekarang ni pandemik mungkin dalam impaknya berbeza. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Daling, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM yang berkongsi fikrahnya. Dan juga kita harapkan lepas ni ada macam peledak lah, macam kata belilah barangan buatan Malaysia dengan diskaun yang besar apabila kompleks Belilah kembali dapat dibuka beroperasi seperti biasa. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama-sama, terima kasih.